Salam guys, semua balik di sini. Okay, so hari ni kita nak buat video unboxing untuk sebuah smartphone terbaru daripada Oppo, iaitu Oppo A54. Tapi selalunya lah kan, kalau aku buat video unboxing, mostly selalunya kotak yang sampai tu adalah kotak yang tak dibuka lagi lah kan, plastik tak dibuka lagi. Tapi untuk video kali ni aku tak tahu kenapa Oppo hantar aku kotak yang telah pun dibuka. Kenapa aku cerita benda ni? Jadi itulah dia. Hari ni kita akan unbox Oppo A54. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan video ini. Let's go. Alright, untuk sesi unboxing ni kita cepat-cepat je lah. So manakan plastik semua dah buka, so just kita terus slide lah dekat sini. Kalau korang perasan lah, dekat kotak ni bahagian atas ni dia tulis kat sini model yang aku dapat ni adalah model 4GB RAM dan 128GB internal. And dia punya warna dia tu adalah warna starry blue. Jadi dalam kotak, selain daripada smartphone tu sendiri, banyak juga benda yang korang akan dapat. Actually tak adalah banyak benda yang sama macam dalam kotak-kotak smartphone lain. Korang akan dapat charger. So charger dia ni adalah fast charger 18W. Dia bukan yang tertinggi. So 18W ni kalau dalam dunia Android ni kira masih perlahan lagi lah. Agak surprise juga kan. Dulu kalau dapat 18W ni dah kira macam laju gila teruk nak mampus kan. Tapi sekarang 18W macam alah 18W je kan. Macam tak apa-apa laju sangat pun kan. Dan kemudian korang juga akan dapat kabel pengejasan. So kabel pengejasan dia adalah USB-A to USB-C. Oh, satu lagi aku lupa kat dalam ni lah. So kat dalam ni korang akan dapat casing percuma lah. So casing daripada Oppo, selama ni bila aku try tengok tu kan, casing-casing daripada dia orang ni memang tak mengecewakan lah. Sebab Oppo memang dia akan bagi casing yang memang betul-betul tebal lah. Dia akan protect keseluruhan smartphone lah. Cuma casing yang dia bagi tu casing jenis Lucina lah kan. Kalau dia bagi macam style smoky tu lawa jugalah. Tapi aku faham jugalah kalau dia orang bagi yang style smoky tu, nanti tak nampak lah kecantikan smartphone tu kan. And then dalam kotak juga macam biasa lah, korang dapat buku manual dan SIM injector tool. Yang ni kita keluarkan, kejap lagi kita akan guna. Okay, so kita dah habis clear semua benda atas meja ni. Now kita terus akan nampak smartphone ni je lah. Tapi aku tak buka lagi lah plastik cover dia ni, sebab aku nak tunjuk korang ni. Dekat sini dia orang ada bagi tahu juga spesifikasi utama yang terdapat pada Oppo A54 ni. Antaranya dia punya capacity bateri 5000mAh. Memang besar gila lah. Kemudian dia punya charging speed dia adalah 18W macam aku cerita tadi. Kamera selfie 16MP. Dan yang terakhir dia ada iCare punch hole display. Ataupun bahasa mudah dia punch hole display itulah, yang kamera lubang yang dekat tepi skrin tu kan. Itulah punch hole display. Okay? Jadi settle dah bercerita berkenaan dengan dia punya feature utama. Now jomlah kita keluarkan smartphone ni. Okay, jadi model dekat tangan aku ni, warna dia tu adalah warna crystal blue. Oppo dia tawarkan dua jenis warna lah. Satu starry blue, satu lagi korang boleh dapatkan warna crystal black. Jadi jomlah kita pusing, kita tengok. Alright, korang boleh nampak dekat sini kan. Kenapa kat sini aku tahulah kenapa dia orang panggil ini adalah starry black. Dan yang paling penting untuk video kali ni, dia tak ada tersembur-sembur tu semua kan. Okey, pertama sekali finishing yang digunakan pada bahagian belakang Oppo A54 ni, dia jenis glossy lah kan. And kalau korang swipe-swipe macam ni, korang boleh nampak lah, boleh nampak lah cap jari tu memang confirm akan melekat lah kan, sebab dia glossy. Tapi kalau kita nak cerita pula dari segi dia punya finishing pilihan warna yang digunakan tu, bagi aku memang meriah gila lah. Itulah ayat yang aku boleh gunakan, meriah. Dia memang very colourful. So walaupun dia punya warna utama dia tu adalah warna biru, tapi bila dia terkena sahaja pantulan cahaya tu, korang boleh nampak lah dia macam ada warna pelangi macam tu kan. So dia memang nampak cantik lah. So memang agak sesuai lah kalau korang gunakan Oppo A54 ni dengan casing crystal clear yang dia bagi tu kan. Sekejap aku tunjuk kat korang. Okay, so kalau kita pasangkan dia punya casing tu, kau nampak lah, sebabkan dia crystal clear kan. Dia punya casing ni memang very clear. So kau boleh nampak, still boleh nampak lah kecantikan yang terdapat pada warna back panel dekat Oppo A54 ni. Okay, so settle bab dia punya warna dia. Kalau kita nak cerita pula dari segi dia punya reka bentuk, Oppo A54 ni dia bukannya sebuah smartphone yang kita boleh kategorikan nipis lah untuk tahun 2021 ni. Dia memang rasa macam sedikit chunky sikit. Tapi aku faham lah kenapa dia chunky kan. Sebab dia punya
kapasiti bateri yang dimuatkan tu memang besar gila lah, 5000 mAh. Tapi walaupun dia canggih, Oppo dia bijak sikit lah kan. Dia orang buat macam rounded corner dekat ujung ni. So bila kita guna tu kan, kita pegang, kita grip macam ni, dia tak adalah macam terasa terlampau chunky sangat. Sebab by end of dia punya back panel tu, dia dah jadi macam nipis sikit. Okay, so kalau kita tengok pada keseluruhan smartphone ni, pada bahagian kanan ni dia terdapatnya power button. So power button dia ni bersifat juga sebagai fingerprint scanner lah. So dia conventional fingerprint scanner. Dan kemudian pada bahagian atas memang tak ada apa-apa. Pada bahagian tepi ni terdapat volume button. And then kemudian terdapat juga SIM slot, yang mana SIM slot dia ni, SIM slot dia macam korang boleh nampak, dia menyokong untuk dual SIM dan micro SD dalam masa yang sama. And then kemudian pada bahagian bawah pula, korang boleh nampak kat sini adanya, dia masih lagi bagi 3.5mm headphone jack. And then kemudian di sebelahnya terdapatnya mikrofon, USB-C port, dan last sekali adalah speaker grill. Dan kemudian kalau kita tengok pada bahagian back panel ni, aduh, jatuh lah smartphone ni kan. So kalau kita tengok pada dia punya back panel dia ni, selain daripada logo Oppo dekat bahagian bawah ni, korang boleh nampak jugalah layout terbaru untuk dia punya kamera dia ni kan. Jadi dekat sini korang boleh nampak lah dia punya layout kamera tu jenis dia macam 4 segi lah. Memang kebanyakan smartphone Oppo untuk tahun 2021 ni semua didatangkan dengan design yang lebih kurang macam ni. So dekat sini bila dia bagi design yang sama macam kebanyakan smartphone Oppo lain yang mahal-mahal tu, kat sini dia ada benefit sikit lah. So benefit dia tu adalah Oppo A54 ni, dia macam memang akan menumpang sikit lah populariti abang-abang and kakak-kakak dia yang lain tu kan. Kemudian kalau kita dive in ke dalam lagi lah untuk dia punya kamera dia ni, korang boleh nampak lah dekat belakang ni, nampak macam, kalau korang tengok ni, dia nampak macam dia bagi 4 setup kamera kan. Tapi sebenarnya dia ada 3 kamera je kat belakang ni. Yang lagi satu yang kecil kat tepi ni, dia tulis sini AI kan. Sekejap, aku nampak tak? Dia tengok, dia tulis sini AI. So dia macam nak bagi nampak symmetrical lah. So kalau dia tak ada perkataan AI ni, dia dah nampak macam pelik sikit kan. So bila macam ni nampak macam 4. Tadi sebenarnya total ada 3 saja. Jadi Oppo A54 ni, dia didatangkan dengan kamera utama bersaiz 13MP main camera f2.2. Kemudian dia bagi kamera makro 2MP f2.4, dan last sekali adalah kamera bokeh lah 2MP f2.4 untuk bacaan depth tu. Dan kemudian pada bahagian hadapan pula untuk kamera selfie dekat punch hole tu, kamera dia adalah bersaiz 16MP f2.0. Jadi dekat sini korang boleh nampak lah yang mana Oppo A54 ni, dia tak ada kamera ultra wide lah. Tapi aku pun tak tahulah kan, untuk price range yang macam ni, kebanyakan kamera ultra wide yang aku tengok pun mostly dia punya quality tu biasa-biasa je lah. So ikut pada korang lah. Kalau macam aku, untuk price range macam ni, kalau dia ada kamera ultra wide pun aku tak kisah, kalau dia tak ada pun aku tak kisah kan. Aku sangat overly lah yang mana walaupun dia tak bagi kamera ultra wide, sebabnya dia fokus lebih sikit dekat kamera utama dia. Okay, jadi untuk contoh gambar yang korang tengok ni, ini memang daripada straight from kamera dari Oppo A54 ni lah. So macam korang boleh nampak, untuk kamera utama dia ni memang biasa sajalah. Dan kemudian kalau aku tunjukkan korang gambar untuk kamera makro dia ni pula pun nampak macam biasa, macam lebih kurang sama je dengan kebanyakan smartphone lain. Dan kemudian selain daripada korang ambil gambar biasa tu, disebabkan dia ada depth camera tu, korang boleh gunakan Oppo A54 ni untuk merakam gambar bokeh tu, gambar portrait tu. Dan last sekali dia punya main selling factor dia tu, yang korang boleh nampak dekat dia punya feature utama masa awal video tadi, adalah dia punya kamera selfie dia. Jadi apa pendapat korang tentang hasil gambar dia ni? Korang komen dekat bawah, okay? And then kemudian kalau kita berbalik kepada dia punya viewfinder ni, korang boleh nampak lah dia masih lagi ada fungsi night mode untuk korang gunakan. And then kalau kita pergi kepada bahagian more, kat sini korang boleh nampak lah dia macam ada lack of feature sikit lah. So macam kalau korang nak gunakan fungsi yang dual view video tu kan, yang depan belakang boleh rekod sekali tu, memang tak ada lah. Tapi apa yang ada kat sini, korang masih lagi boleh gunakan fungsi slow motion. And then korang juga masih lagi boleh menggunakan Pro Expert Mode. Maknanya korang boleh ambil gambar secara manual lah. Dan kemudian untuk dia punya video dia pula, setting resolusi tertinggi yang korang boleh gunakan hanyalah pada 10 yang tepi 30 frame per second sahaja. Ok, jadi selepas kita dah power on device tu, dekat sini korang boleh nampak lah, inilah dia screen untuk Oppo A54 ni, yang mana screen dia ni adalah bersaiz 6.51 inch 720p display. So kalau kita nak cerita dari segi dia punya resolusi kepadatan pixel dia tu, memang dia kurang sikit lah, tak samalah macam kalau korang gunakan screen yang Full HD tu kan. Dan dalam masa yang sama juga, membandingkan ini entry level, memang korang boleh expect lah yang mana dia punya screen dia ni, dia hanyalah 60Hz sahaja. Ok, jadi benda pertama yang
aku nampak dekat skrin yang digunakan pada Oppo A54 ni adalah dari segi dia punya brightness level dia. So macam korang nampak ni, brightness level dia aku letak rendah gila kot. So kalau aku crank dia punya brightness level ni ke bahagian yang tinggi macam ni, korang memang langsung tak nampak apa pun dekat skrin dia ni. Memang dia punya brightness level dia memang tinggi gila lah. Jadi ni satu benda yang aku boleh kata aku suka lah. Dia punya brightness level dia memang bagus. Cuma satu dia punya kekurangan dia tu, manakala ni adalah entry level. Korang boleh nampak lah dia punya bezel dekat sekeliling ni memang sedikit tebal, terutama pada bahagian bawah dia. Dan macam aku cakap pada awal video tadi juga, dia punya punch hole display tu dekat bahagian atas ni lah. Kecil je kan, comel je. Kemudian kalau kita nak cerita dari segi dia punya spesifikasi dalaman pula, Oppo A54 ni dia menggunakan chip pemprosesan daripada MediaTek, iaitu MediaTek Helio P35. Kapasiti RAM sebesar 4GB, internal storage ada dua, iaitu 64 ataupun 128GB. Korang masih lagi boleh menggunakan micro SD untuk tambah dia punya storage tu. Let's say kalau macam storage dia tu tak cukup untuk korang gunakan. Dan last sekali of course lah, dia punya kapasiti bateri dia besar gila nak mampus, iaitu 5000 mAh. And then kemudian untuk dia punya operating system pula, jom kita tengok dia pakai apa. So kalau kita pergi ke bahagian bawah ni, pergi ke bahagian about phone, dekat sini korang boleh nampak lah dia masih lagi menggunakan Android version 10 dengan antarmuka ColorOS 7.2. Kira agak lama jugalah kan. So dekat sini juga aku sangat mengharap yang mana pada masa akan datang Oppo akan update Oppo A54 ni kepada Android version 11 dan menggunakan ColorOS 11 tu lah. Tapi walaupun dia masih lagi menggunakan ColorOS version yang lama, dekat sini aku nampak dia macam tak adalah banyak sangat beza tu kan. Kalau kita pergi bahagian display ni pun, korang masih lagi boleh menggunakan fungsi dark mode. Memang fungsi dark mode ni dia macam tak ada function lah dekat Oppo A54 ni, sebab skrin dia tu jenis IPS kan. Tapi still lah, kalau digunakan dark mode ni, at least paling teruk pun bila korang pakai time waktu malam tu, tak adalah mata korang tu macam sakit sangat kan, macam terpancar colour putih kat mata korang tu. So ini kira antara dia punya satu benefit dia lah, okay? Jadi kalau kita tengok dari segi spesifikasi yang aku cerita tu, terutama dari segi dia punya chipset yang digunakan tu, yes, chipset P35 ni memang dah agak lama ada dalam market sekarang ni. Jadi chipset Helio P35 ni, dia aku macam mana nak kata, aku tak boleh nak kata dia adalah chipset yang teruk. Sebab kalau dia teruk, tak adalah ramai manufacturer guna kan. Tapi chipset dia ni bukanlah yang terbaik. So kalau macam korang nak guna untuk social media tu, memang tak ada masalah lah kan. Buka Twitter, Facebook tu semua okey je. Cuma antara dia punya kelemahan dia tu, kalau korang guna untuk gaming, gaming walaupun korang guna pada grafik yang paling rendah pun, korang akan rasa macam terseksa sikit lah kan untuk menggunakannya. So dekat sini aku boleh simpulkan lah yang mana Oppo A54 ni dia memang lebih sesuai untuk digunakan sebagai light usage punya smartphone lah. Ataupun yang paling best sekali, kalau korang nak gunakan untuk secondary smartphone, yang ini memang sesuai untuk korang gunakan. Ok, jadi sekarang kita akan tengok dia punya quality screen dia tu, macam mana dia punya penghasilan warna dia tu semua okey ke tak. So macam korang boleh nampak, sekarang ni aku tengah gunakan YouTube dan aku letakkan pada yes, walaupun dia punya screen dia 720p, korang masih lagi boleh gunakan resolusi 1080p dekat dalam YouTube ni. So macam ni lah dia punya quality video dia. And overall di mata aku, bagi aku tak ada masalah. Korang boleh nampak dekat sini dia punya hasil warna dia tu memang nampak panci habis. Warna merah dia tu memang nampak merah, kuning dia memang nampak kuning gila. And yang paling penting dia tak nampak wash out lah, kecuali dari segi dia punya viewing angle tu okay, nampak suffer sikit lah. Dan untuk dia punya volume dia pula, kalau kita letak volume tertinggi, okey, dia punya speaker dia ni, walaupun dia punya speaker dia adalah speaker mono, dia punya bunyi dia memang kuat, memang lantang gila lah. Dan sama juga macam kebanyakan smartphone lain juga, bila letak volume tinggi macam ni, dia punya speaker dia tu memang pecah sikit lah. So dia kena letak dalam 80% macam ni, dan baru bunyi tu cantik, baru bunyi dia nice, okay? Dan last sekali, kita nak test dia punya fingerprint scanner dia. Macam aku cakap tadi, fingerprint scanner dia adalah jenis konvensional, dan aku sangat mengharapkan yang mana fingerprint scanner dia ni adalah lebih laju daripada in-display fingerprint scanner. So jom kita try. So aku matikan screen, letak on,
letak, dia menyala. So fingerprint scanner konvensional dia memang laju, and senang cerita aku boleh conclude kat sini dia punya fingerprint scanner dia ni adalah lagi laju daripada in-display fingerprint scanner yang kebanyakannya yang ada dekat dalam market sekarang ni. Dan basically aku rasa itu je lah berkenaan dengan Oppo 54 ni kan. So belakang ni nampak macam aku cakap tadi glossy, so sebab tu lah banyak sangat fingerprint. So kita lap dulu. Jadi Oppo A54 ni korang boleh dapatkan dalam dua variasi warna, iaitu Starry Blue and then Crystal Black, dan dia juga didatangkan dalam dua variant storage, iaitu 64GB dan 128GB. Dan untuk harga jualan dia juga pun ada dua juga. So untuk 64GB tu harga dia adalah 599, dan harga untuk model 128GB pula adalah RM699 sahaja. Jadi aku akan letak link pembelian untuk Oppo A54 ni dekat dalam description box di bawah. Korang boleh pergi dan check it out lah kalau korang rasa macam nak beli ke tak ke, nak tengok macam mana apa lagi spesifikasi yang dia ada. Korang boleh klik je lah kat link tu. Dan aku rasa itu sajalah untuk video kali ni. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.